Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, ya, sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufiknya, ya, atas keizinannya, kekuatan dan petunjuknya, alhamdulillah, ya, pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama telah dipilih, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam satu majlis ilmu, majlis, ya, untuk sama-sama kita mendalami, ya, memahami khusus dalam ilmu bacaan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, keberadaan kita di majlis ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga, ya, jangan putus, jangan lupa kita berdoa dengan keberkatan majlis yang ada pada, ya, pagi ini yang kita hadir ini. Kita sama-sama doa minta, ya, pada Allah Subhanahu wa taala akan kesihatan, akan kesembuhan, ya, perlindungan daripada musibah, ya, kekuatan dan istiqamah untuk terus berada dalam, ya, ilmu pengajian Al-Quran ini, ya, insya-Allah, ya, dan juga kekuatan untuk kita faham dan amalkan insya-Allah. Dan terima kasih, ya, yang pertamanya kepada, ya, Datin Raja Hanalizal bersama tim pengurusan yang mengurus dan menganjurkan, ya, program, ya, kursus, ya, qiraat, kursus hadis, ya, kursus, ya, tentang kaedah ilmu bacaan, dan hari ini, ya, berkaitan dengan wakaf iftidak, ya, mudah-mudahan atas usaha, ya, menganjurkan mengadakan program ini diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan terus insya-Allah, ya, komitmen, ya, dalam mengadakan kata program ini secara berterusan. Sama-sama kita doa insya-Allah. Dan alhamdulillah, ya, terima kasih pada semua yang hadir, ya. Sebab ada program ini tak dapat dilakukan tanpa adanya kehadiran peserta, ya. Jadi kehadiran peserta ini juga, ya, memberi sokongan, ya, untuk program ini terus kekal. Dan alhamdulillah kita dah, ini kali ke-9, ya, siri yang ke-9, insya-Allah. Dan hari ini kita akan membincangkan, ya, masih lagi di bawah tajuk, ya, wakaf dan ibtidak, dan insya-Allah diharap semua peserta sudah bersedialah, ya, atas perbincangan ini. Ada nota, ya, pensel, ya, dan insya-Allah, ya, kalau tak faham nanti ada rakaman boleh diperdengarkan semula. Okey, jadi baiklah, pada hari ini kita terus kepada perbincangan kita, ya. Harap semua nampaklah dan dengarlah, ya, suara saya dengan jelas dan nampak di paparan ini, iaitu hukum bacaan, ya, waqaf dzalik.
hukum bacaan waqaf dzalik. Sebelum ini kita dah bincang tentang waqaf bala, waqaf qala, waqaf na'am, kan? Waqaf kazalik, ya. Kita refresh balik, ya. Waqaf apa lagi? Zukhrufa, waqaf bil lail, ya. Dan dan lain-lain lagi waqaf, ya. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan fokus kepada satu lagi tajuk, hukum bacaan waqaf zalik. Mana kazalik tak ada, zalik sahaja. Okey, jadi baiklah, semua dah bersedia. Kalimah zalik, kalimah zalik yang terdapat pada awal jumlah. Maksudnya pada awal, lafaz yang baru. Masih ayat yang sama tapi dia lafaz yang baru. Okey, ataupun pada awal ayat, pada awal ayat maksudnya pada rasul ayat lah, kepala ayat, maka tidak harus waqaf padanya. Itu secara umum lah, secara umum, maka tidak harus waqaf padanya. Okey, jadi ini yang kita nak bincangkan. Jadi hari ini yang kita nak bincangkan tentang waqaf zalik ini, ada dua keadaan, di mana boleh, di mana yang tak bolehnya. Okey. Okey, baiklah. Kalimah zalik, pada awal jumlah lafaz baru pada awal ayat, ada satu hukum, di situ, iaitu tidak harus waqaf padanya. Ini contoh dia yang pertama pada suratul Baqarah. Suara Ustaz. Okey. Boleh dengar balik, ya? Boleh. Okey. Okey, minta maaf, ada gangguan sikit. Okey, saya ulang balik. Kalimah zalik yang terdapat pada awal jumlah, iaitu di pertengahan ayat yang menjadi lafaz baru, atau pada awal ayat, maka tidak harus waqaf padanya. Tidak harus ni maksudnya kalau bahasa kita ni haramlah, makna tak boleh langsung, iaitu pada suratul Baqarah pada ayat 61. Pada suratul Baqarah kita lihat, pada ayat 61 itu ada dua tempat, dua tempat zalik yang berada di situ, pada awal jumlah. Okey, saya bacakan di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. Jadi waqaf kafi di situ. Apa maksud waqaf kafi? Kena ingat balik, maksudnya cerita dia maknanya masih berkait lagi dengan selepasnya. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك lagi di situ. ذلك بما عصوا وكانوا
yahtadun. Jadi ayat 61 ni panjang ya. Mana waduribat tu masih lagi di pertengahan ayat, ada awal ayat yang pertama lah. Cuma kita nak fokuskan pada kalimah zalik ya, yang bertanda warna kuning kalimah ini. Jadi jangan kita waqaf ya pada perkataan ini, bighadabim minallahi dzalik, ataupun bighadabim minallah dzalik, tetap tak boleh ya. Begitu juga contoh pada surah Ali Imran ya, pada surah Ali Imran ayat 24, ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Jadi pada kalimah zalik ini juga di awal ayat, yang tadi itu di pertengahan ayat ya, awal jumlah lafaz yang baru, ini pada kepala ayat ya, tetap juga tidak harus waqaf padanya. Okey, itu secara umumnya. Sebab itu kalau nak kenal ya, pada zalik itu tidak ada tanda-tanda waqaf di situ pun. Tapi kalau ada tanda waqaf, maka hukumnya berbeza sedikit. Okey, baiklah kita tengok di mana tempat yang boleh waqaf. Ya. Okey. Kecuali beberapa tempat berikut yang diharuskan waqaf padanya. Ya, iaitulah yang pertama ya, dalam suratul Hajj. Di situ makna kita nampak pada kalimah zalik itu ada tanda waqaf. Berbanding dengan kalimah yang sebelumnya yang menjadi awal jumlah juga, yang menjadi rasul ayat, tidak ada tanda waqaf. Itu salah satu cara kita nak kenal lah. Ya. Okey. Mana bila ada tanda waqaf di situ, maka boleh harus waqaf di situ. Tapi jaranglah kan, sebab dia seketul satu kalimah saja yang pendek. Biasanya kita akan sambungkan. Okey. Jadi pada ayat yang pertama ya, tempat yang diharuskan waqaf ini pada suratul Hajj. Okey, kita tengok pada ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalik. Dia berhenti kat gitu. Okey. Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Okey. Jadi pada kalimah zalik, waqaf di situ ya, harus. Dan kalau segi rujuk kepada tam, kafi dan hasan, maka dia kedudukannya jatuh kepada kafi ya. Kedudukan jatuh kepada kafi. Okey, apa maksud kafi di sini? Maksudnya ayatnya itu masih bersambung daripada sudut maknanya dengan ayat selepasnya. Okey. Begitu juga pada suratul Hajj pada ayat 32. Ya, pada kalimah zalik ya. Saya bacakan. Zalik wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Jadi barulah sempurna ayat tersebut ya. Jadi pada kalimah zalik ini dia setengah dia akan letak tanda sendirilah ya. Tapi kalau dalam hukum tam, kafi dan hasan, maka dia berada di kedudukan kafi ya. Bermaksudnya masih lagi hubungan maknanya itu dengan ayat selepasnya. Okey. Jadi kalau kita nak lihat sebenarnya hubungan ayat dengan hubungan ayat, maka kena lihat sepenuhnya satu surah tersebutlah. Ya, macam 32 ni ya, kena lihat ayat sebelum dia ya, 31 kedudukan dia macam mana. Ya, baru kita boleh susun ya sama ada tam, kafi ataupun hasan. Jadi dalam salah satu ayat beginilah hal keadaan dia,
pada kalimah zalik ini berada di kafi. Jadi bila dah waqaf zalik, jangan diulang balik ya. Dan contoh kita baca zalik, zalika wa man, tak boleh lah ya. Mesti bila dah waqaf di situ jangan diulang balik. Tapi biasanya kita akan baca dengan wasal. Ini maksudnya kalau kita nak beramal lah ya, nak beramal dengan waqaf zalik ni dipersilakan. Okey, baiklah. Jadi kita tengok lagi tempat-tempat yang harus waqaf pada zalik. Biasanya dia akan ada tanda ya. Biasanya zalik ini duduk di kedudukan kafi lah. Jarang zalik berada, memang tak ada pun duduk pada kedudukan tam. Sebab apa? Zalik itu masih lagi berhubungan makna dengan selepasnya. Okey. Pada suratul Hajj lagi, pada ayat yang ke-60. Okey. Zalik, kita waqaf di situ. Zalik wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alayhi la yansurannahu Allah. Okey, jadi sempurnanya di situ. Inna Allah la'afun ghafur. Okey. Jadi boleh kalau kita nak waqaf silakan ya, tak ada masalah. Nak sambung pun silakan. Okey, cuma nak bagi tahu di kalimah tersebut boleh kita nak waqaf dan kedudukan waqaf itu jatuh pada kafi. Okey, baiklah. Seterusnya pada surah Muhammad. Pada surah Muhammad ya, pada ayat yang keempat. Di sini pada ayat keempat yang tadi kita lihat semua berlaku pada awal ayat ya, pada rasul ayat. Ini berlaku pada awal jumlah lah ya. Maksudnya masih dalam ayat yang sama. Okey, tapi berada pada awal jumlah. Okey, kita tengok. Saya terus baca pada kalimah zalik ya. Zalik. Okey, jadi sebelum dia tu tam. Okey, apa bermaksud tam di sini? Dia tidak berkaitan dengan mana ayat yang padanya ya, yang bermula daripada faiza laqitumul ladzina kafaru sampai auzaraha ini dah sempurna dah ya, maknanya dah tam, dah berada di tam ya, tidak lagi berhubung ya makna dan lafaz dengan selepasnya. Maknanya satu dah jadi satu ayat yang sempurna. Okey, jadi pada zalik berada di kafi lah ya, berada di kafi. Bermaksud maknanya itu walaupun lafaznya dah sempurna, maknanya itu masih berhubung dengan walau yasha sampailah pada biba. Okey. Zalik walau yasha Allahu lantasara minhum. Okey, saya ulang balik. Walau yasha'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Sampai bi ba'd ini sempurnalah ayat bermula daripada zalik. Ataupun kita nak sambung semua lagi elok ya. Sambung semua. Zalika walau yasha ya. Okey, utama sebab itu wasili itu utama sambung. Nak waqaf silakan ya, bila waqaf berada di kedudukan kafi. Kemudian kita habiskan ayat ni, walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Jadi walaupun duduk akhir ayat yang keempat, kedudukan dia masih kafi. Apa maksud kafi di sini? Maksudnya ayat ini daripada wallazina qutilu fi sabilillah masih berhubung makna dengan ayat yang selepasnya pada ayat yang kelima. Jadi maknanya kalau kita nak waqaf, kita nak berhentikan sadaqallahul azim, jangan kita berhenti pada akhir ayat yang berada kedudukan kafi ya. Pastikanlah kita berhenti pada akhir ayat yang berada pada kedudukan tam ya. Sebelum ni pun kita dah bincang dah
Ya, kalau nak selamat berhentilah pada tanda-tanda ya yang rubuk tu, yang ada tanda bintang. Ya. Setiap 2 muka surat setengah pun ada, setiap 5 muka surat pun ada tanda ya. Pembahagian-pembahagian itu antara ya yang berada di kedudukan tam. Okey, jadi ada beberapa tempat. Kalau di sini kita bincangkan 4 tempat, dan kalau dalam Quran cara nak mudahnya, kalau kita jumpa zalik tu ada tanda sili ya, dalam zalik itu ada tanda sili, maka di situ boleh kita waqaf. Kalau tak ada tanda ya, janganlah. Sebab apa? Sebab itu berada di kedudukan tidak harus waqaf pada perkataan zalik. Okey, jadi jelas ya. Jadi mudah-mudahan jadi orang kata apa, amalan kita lah ya. Kadang sesekali nak tukar version kan, nak berhenti pada zalik, silakan. Ya, kalau tak amal nanti tak ingat. Dah amal nanti kita akan ingat insya-Allah. Okey, baiklah. Selesai perbincangan kita pada waqaf pada perkataan zalik. Okey, hari ini kita akan sesi ulang kaji lah ya, memandangkan dah 8 siri. Hari ini dah masuk 9 siri. Ya, jadi mungkin ada yang masuk di pertengahan, ada masuk yang di awal sekali ya, ataupun di tengah tu tak dapat hadir ya, ataupun ada kelompongan. Kita buat ulang kaji baliklah. Sebab main kita, perbincangan kita, utama kita adalah waqaf ibtida. Jadi kalau kita tak biasakan ya dengan nama-nama ni, jadi tak sampailah objektif RH Qiraat Center ni. Nak apa, peserta-peserta yang datang ni faham konsep bagaimana kita nak waqaf, bagaimana kita nak ibtida ya. Jadi kena belajar, kena ambil ya. Sebab itulah amalan guru-guru terdahulu belajar ya, mana tempat-tempat wakaf boleh ya. Kadang biasa kalau kita tak laki tu tak boleh wakaf. Itu salah satulah ya proses pembelajaran dalam ilmu wakaf ibtida. Jadi 4 wakaf ikhtiari ya. Walaupun banyak wakaf, ada itirari, ada intizari, itu tak apa ya. Dan yang fokus ini dulu kita kena faham. Sebab ini yang kita baca, yang kita pilih dalam pembacaan seharian kita. Ya, lainlah kalau dia jadi guru esok dia mengajar, itu barulah ada wakaf yang lain, ataupun dia belajar ilmu qiraat ada wakaf yang lain. Okey, tapi kita secara umumnya ya, secara ikhtiarinya bila baca Quran, bertadarus Quran, maka inilah wakaf yang kita akan gunakan ya, yang akan kita pilih dalam pembacaan kita. 4 wakaf ikhtiari ini yang masyhur ya. Jadi yang banyak lagi sebenarnya ya, ulama membahaskan ya, ada yang lebih lagi pada 4 ya, ada yang sampai 9, ada yang sampai banyak-banyak ya. Jadi kita nak bahas tentang khilaf-khilaf ya, makan masa ya. Makan masa macam mana, perlu satu pengkhususan yang khas. Jadi secara umumnya, sebab kita nak bawa dalam pembacaan kita di peringkat awam ni, kenali sungguh-sungguh 4 wakaf ni ya. Bukan sekadar kita mengamalkan tanda-tanda wakaf yang ada tu, tetapi kita kena faham juga ya. Kena faham juga di mana tamnya, di mana kafinya, di mana hasannya, mana qabihnya. Okey, jadi 4 wakaf ikhtiari yang masyhur ini, iaitulah yang pertama tam. Tam ni apa dia? Dia bila baca 4 wakaf ni, dia melibat 2 perkara je. Mainnya 2 perkara je. Lafaz, iaitu ayat-ayat Quran tu sendiri, kemudian makna. Kalimah-kalimah tu lafaz lah, ayat-ayat Quran itu lafaz lah, kemudian makna daripada lafaz tersebut, makna daripada ayat tersebut. Okey, jadi 2 perkara ni aja yang nak faham. Bila sebut tam, dia akan melibat 2 perkara, lafaz makna. Bila kafi, dia melibat lafaz makna. Bila hasan begitu juga, lafaz makna. Bila qabih begitu juga ya, melibatkan lafaz dan makna. Ini kena faham. Kau boleh hafal lah ya. Daripada hafal tu baru kita ada maklumat untuk kita lebih faham ya, ataupun selalu buat ulang kaji tam ni apa. Okey, jadi tam ini lafaz dia apa? Sempurna. Makna dia sempurna. Jadi apa maksud sempurna itu ya? Tengok tanbih kat bawah tu, peringatan kat bawah tu, tanbih yang merah ni.
Sempurna bermaksud tiada berhubung dengan selepasnya. Maksudnya kalau lafaz sempurna, lafaz tu tak berhubung dengan selepasnya. Kalau maknanya sempurna, maknanya juga tidak berhubung dengan selepasnya. Maknanya dah sempurna cerita pada ayat tersebut. Ya, maknanya kalau ada paragraf lah kan, dah sempurna dah dekat situ. Ya, cukup dah. Jadi kalau ada idea lain dah jadi paragraf baru. Itu contohlah dalam penulisan. Okey, tapi kalau dalam ayat Quran, lafaz dan makna ini yang melibatkan tam, kafi dan hasan. Jadi kalau lafaz tu sempurna, maknanya sempurna, maka dia berada di kedudukan tam. Ya, kedudukan tam. Okey, kafi apa dia? Kafi dia ranking dia jatuh kedua sikit, iaitu lafaz dia sempurna. Okey, lafaz dia dah sempurna, tak ada cacat cela pun, orang boleh faham pun. Tetapi maknanya masih tidak sempurna. Apa maksud makna tidak sempurna? Iaitu masih berhubung dengan selepasnya. Okey, makna tidak sempurna itu maknanya itu berhubung dengan selepasnya. Okey, jadi kafi lafaz dia sempurna tapi maknanya tidak sempurna. Bermaksud tidak sempurna berhubung dengan selepasnya. Jadi kena ingat ni betul-betul. Ini sebagai yang kata apa, tulang belakang kita, ya, dalam kita nak menguasai ilmu waqaf dan ibtida. Ilmu waqaf dan ibtida. Okey. Terus ya kita pergi pula ya kedudukan yang ketiga, iaitu hasan. Okey. Apa makna waqaf hasan? Okey, apa makna waqaf hasan? Waqaf hasan iaitu lafaz dia tidak sempurna. Ya, tapi dia tak cacat, dia tak sempurna je. Okey, maknanya pun tidak sempurna. Kena ingat, tidak sempurna apa dia? Maksud tidak sempurna di sini berhubung dengan selefasnya. Maksudnya lafaznya itu berhubung dengan lafaz yang selepas dia. Makna tak sempurna, maksudnya makna itu berhubung dengan makna yang selepasnya. Jadi dia berada di kedudukan hasan. Okey, berada di kedudukan hasan. Okey, kemudian. Okey. Kemudian kita pergi pula pada waqaf qabih. Okey. Bagi waqaf qabih, iaitu lafaz tidak sempurna dan rosak. Ya, dia tidak sempurna itu satu hal, tetapi ada tambahan lagi, rosak. Begitu juga pada makna, ya, tidak sempurna dan ada tambahan rosak di situ. Jadi rosaknya apa dia? Mengubah struktur. Mana kalau daripada sudut lafaz, rosak situ berlaku mengubah struktur kalimah tersebut. Ya, masih tergantung. Ya, tergantung kalimahnya tu. Begitu juga pada sudut makna, maknanya itu tergantung, ya, mengubah struktur makna. Sepatut maknanya itu pergi apa yang dimaksudkan, tapi jadi ke lain, ya, jadi makna yang lain. Jadi mengubah struktur makna itu, inilah yang dikatakan sebagai waqaf qabih. Ya, cuma ada perbahasan ulama tentang masalah tidak sempurna dan rosak ini ada kepada dipecahkan kepada 3 bahagian lah, ya, dalam qabih ni. Ada yang akan dibincangkan nanti insya-Allah, ya. Cuma secara umumnya kita faham tam, kafi, hasan beginilah hal keadaannya. Dia membicara tentang lafaz, membicarakan tentang makna. Ayat-ayat yang Quran yang dibaca, ya, begitu juga makna sebab dia berjalan tu. Bila kita baca lafaz Quran, bila kita baca ayat Quran, bila kita baca kalamullah, maknanya itu akan seiring berjalan. Ya, sebab itu kita baca Quran kena sempurnakan maknanya, bukan hanya sekadar-kadar kita menyempurnakan daripada sudut kalimahnya sahaja. Sebab itu tartil itu dua jalan kan, ya. Disebut oleh Sayyidina Ali apa dia, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, ya. Bila ditanya tentang apa yang dikatakan tartil tersebut, ya, iaitu apa dia, membetulkan daripada kalimah-kalimah hurufnya. Begitu juga menyempurnakan, ya, ayat-ayat makna yang, ya, ayat-ayat yang
bersertai dengan makna itu dibaca dengan sempurna. Jadi kalau tajwidul huruf itu fokus kepada kalimah-kalimah, ya, huruf-huruf itu supaya dibaca dengan fasih, ya. Bila baca dengan fasih maka kalimah itu jadi makna yang sempurna. Begitu juga waqaf iftidak, ya. Jadi waqaf iftidak ini kena cari, ya, waqaf iftidak yang sempurna, ya. Sebab itu yang dipilih hanya yang pertama dan kedua dan ketiga sahaja. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ya, maka biasanya, ya, waqaf tam, kafi dan hasan ini, ya, akan berada dalam pembacaan kita. Cuma tinggal lagi kita perasan, kita tahu ataupun tak tahu je. Okey, jadi kalau nak tahu kena belajar secara khusus daripada ayat ke ayat, ya. Maknanya daripada suratul Fatihah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama sampailah surah yang terakhir suratul Nas, ya. Kena ambil, kena tahu kedudukan ayat tu berada di mana, tam, kafi dan hasan, ya. Itu lebih mendalami lagi lah, ya, dalam ilmu waqaf ibtidak. Tapi untuk kita yang untuk hari ini kita fahamkan yang ini dulu, ya, yang masyhur dulu. Bila orang tanya, ya, belajar waqaf ibtidak apa yang dapat, kita boleh cerita. Tam cerita dia apa, kafi cerita dia apa, hasan cerita dia apa, ya, qabih cerita dia apa. Ini yang kita nak, ya. Jadi insya-Allah tak ada jalan lain, kena selalu ulang kaji, ya, kena dihafal sikit-sikit lah, ya. Dan saya dah ringkaskan dah macam ni, ya. 4 waqaf ikhtiari ini yang masyhur ini kalau boleh kuasailah, ya. InsyaAllah bila ada sedikit maklumat dalam diri kita, maka maklumat itu akan berkembang. Kita akan cuba lagi sempurnakan maklumat tersebut, ya. Kita dah tahu, oh tam, lafaznya sempurna, makna sempurna. Macam mana sempurna tu? Kita akan cuba kembangkan lagi ilmu kita. Kita akan cuba melengkapi lagi ilmu kita. Okey, baiklah. Jadi tanbih tu di bawah itu, sempurna itu apa dia? Tiada berhubung dengan selepasnya. Tidak sempurna apa dia? Berhubung dengan selepasnya. Ini sudah istilah dia lah. Maksud rosak di situ apa? Mengubah struktur. Sama ada struktur pada lafaz, ya. Bila mengubah struktur pada lafaz, automatik akan mengubah struktur pada makna. Inilah hati-hati, ya, yang kita nak belajar, ya, pada, ya, walaupun kita dah mahir dalam tajwidul huruf, kena sempurnakan juga, ya, wa ma'rifatul wuquf, mengenali tempat-tempat tanda-tanda untuk waqaf ibtidak. Itulah baru mencapai tahap sempurna yang disebut sebagai tartil, ya, dalam pembacaan Al-Quran seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, ya. Mudah-mudahan jelaslah, ya. Insya-Allah, ya, diamalkan. Okey. Ini contoh, saya bawakan satu contoh mudah lagi untuk kita faham. 4 contoh waqaf ni. Okey. 4 contoh waqaf. Kalau yang nak melagukan tu, lagukanlah, ya. Tapi ini 4 contoh waqaf, ya, boleh dibaca untuk difahamkan. Okey, macam mana yang dikatakan waqaf tam itu? Macam mana yang dikatakan waqaf kafi itu? Ya, waqaf hasan tu macam mana? Waqaf qabih tu macam mana? Ya, okey. Jadi contoh yang pertama iaitu waqaf tam. Dia sempurna ayat dia, kan? Suci, putih je warna dia. Okey. Saya pergi ke sekolah menaiki bas. Jadi sempurna. Satu ayat yang sempurna. Ya. Lepas tu bila selepas titik noktah, maka selepas tu cerita lain lah pula, ya. Dia cerita pergi apa, apa yang dia buat, itu cerita lain. Tapi maksudnya dalam satu ayat yang sempurna itu, saya pergi ke sekolah menaiki bas. Orang dah tak cakap apa dah faham dah. Ya? Tapi kalau waqaf kafi, ya, dia sampai sini saja. Saya pergi ke sekolah. Nanti orang akan tanya, dengan apa? Kan? Siapa hantar? Jadi dia tergantung lagi. Ya? Jadi saya pergi ke sekolah, dia waqaf kat situ. Ya? Itu dia bacalah dengan ayat selepas dia, menaiki bas. Jadi orang fahamlah, oh maksudnya cerita tadi tu berada di kafi, ya. Mana berhubung lagi dengan selepas dia menaiki bas.
Okey, jadi bila kita wakaf pada tam, maka pada ayat mana bila dah kita wakaf itu jangan kita ulang balik, boleh teruskan saja. Begitu juga pada kafi, bila berada di kedudukan kafi, ya jangan ulang balik, ya teruskan saja. Sebab apa? Sudah sempurna. Okey, cuma makna je belum sempurna lagi. Okey, kalau wakaf hasan, wakaf hasan ini ya dia tak sempurna. Ya, tapi dia tak rosak lah. Saya pergi. Cuma akan jadi perbahasan pada orang lah. Ya, orang tanya lagi. Ya, pergi ke mana? Oh, pergi ke sekolah. Lepas tu orang tanya lagi. Jadi, tak orang kata apa, tak habis-habis. Sebab apa? Ayat yang dinyatakannya itu masih tidak sempurna. Okey, maksudnya masih berhubung. Okey, jadi kalau saya pergi, lepas tu dia wakaf kat situ, lepas tu ya tak ada nak ulang balik, dia terus saya pergi wakaf ke sekolah menaiki bas. Jadi makna dah terputus menjadi dua ayat yang berbeza. Satu lagi saya pergi ke mana tak tahu. Tiba-tiba ke sekolah menaiki bas. Jadi dua-dua tergantung. Ya, sebab itu bila kita menggunakan ataupun bila nafas habis, ya biasanya bila kita baca Quran ada tempat yang tidak ada tanda wakaf, ya ayat tu panjang pula. Memang kan ada 2 baris, 3 baris, ya yang tempat yang tidak ada tanda wakaf. Bermaksud itulah ayat yang sempurna 2 baris, 3 baris tersebut. Bukan saja ulama tak letak, maksudnya setiap kalimah itu berhubung sampai 3 baris maka menjadilah ayat yang sempurna. Namun daripada sudut bacaan, ya ada kaedah. Ya, kalau kita tak mampu nak baca 2 baris dengan satu nafas, maka kita pilihlah dia di mana tempat yang waqaf akhir kalimah. Tapi dengan syarat apa dia? Jangan teruskan, tetapi ulanglah balik dengan kalimah-kalimah yang bersesuaian sebelumnya. Supaya apa? Track wakaf yang track ayat yang sempurna itu tidak terputus menjadi satu track, bukan jadi 2 track yang berbeza. Macam wakaf hasan, kalau dia tak ulang, saya pergi dah jadi satu ayat, ya satu track. Kemudian ke sekolah menaiki bas jadi track yang lain. Ini bahaya ya dalam bacaan Quran. Jadi kita kena ambil orang kata apa? Ambil cakna lah, ya ambil pentingnya. Ya, bila dah berhenti, ya ulang balik. Tapi kalau ada tanda waqaf, ya, yang kedudukan tam ataupun yang kedudukan kafi, sebab tam dengan kafi ini boleh berlaku di hujung ayat, boleh berlaku di pertengahan ayat, macam tadi kan kita tengok kan. Mana boleh berlaku? Boleh berlaku di mana-mana. Cuma nak kena belajar je tang mana berlakunya tu. Itu tak boleh, tidaklah kena ambil secara berguru. Okey. Jadi kalau kawasan, saya pergi, jangan terus ke sekolah menaiki bas, ulang balik. Saya pergi ke sekolah menaiki bas. Maksudnya masih lagi berada di track tam. Ya, maksud track tam ini maksudnya ayat itu dikira sebagai ayat yang sempurna, satu ayat, bukan 2 ayat yang berbeza. Berbanding dengan waqaf qabih, dahlah dia tak sempurna. Ya, dia rosakkan lagi, okey? Dia merosak. Maksudnya mengubah struktur ayat tu. Okey, contoh dia apa? Saya pergi ke okey. Kemudian dia terus je. Saya pergi ke sekolah menaiki, dia wakaf macam tu pula. Lepas tu bas, dah jadi berapa tu? Berapa track yang berbeza tu. Ya? Sepatutnya kalau track yang sempurna tu saya pergi ke sekolah menaiki bas, akhirnya daripada ayat sempurna tu kalau kita tak wakafkan dengan betul akan jadi beberapa ayat yang berbeza. Macam contoh ni lah, saya pergi ke, kan, memanglah dia kata apa nama, napas habis, kan, tiba habis. Jadi walaupun berada di kedudukan qabih, mesti kena ulang balik. Ya. Kalau tak ulang balik, itu akan merosakkan struktur dia lah. Ya, sebab waqaf qabih ni dia merosak struktur. Ya, sama ada pada lafaz, sama ada pada makna. Jadi saya pergi kena ulang balik, pergi ke sekolah menaiki bas. Okey? Ataupun dia saya pergi ke sekolah menaiki, dia berhenti kat menaiki je. Okey? Lepas tu dia tak ulang balik, bas je terus. Langsung tergantung. Ya, lafaznya tergantung, maknanya tergantung, habis rosak semua. Jadi kalau tak nak putus, ya, jadi waqaf qabih ini, ya,
bila kita baca Quran tidak ada tanda waqaf, dia boleh jadi dua keadaan. Sama ada waqaf hasan ataupun waqaf qabih. Okey. Tapi apa pun ya, bila kita waqaf mungkin dengan keadaan keuzuran kita tak tahu makna, ya, yang penting kita pilih akhir kalimah. Ya, jangan tengah-tengah kalimah. Ataupun saya per, dia waqaf kat situ per, lagi rosaklah. Ya, jadi bila dah hujung kalimah maka ulanglah balik ya dengan kalimah yang sesuai. Okey? Jadi itu waqaf qabih ya, waqaf hasan sama saja. Ya, cuma kalau kita faham makna ya, iaitu waqaf qabih, janganlah pula kita saja waqaf kat situ ya. Ini maksudnya kita memang tak tahu itu qabih ke hasan, memang kita tak tahu makna dia. Ya, tapi kalau kita dah tahu qabih, tak bolehlah berhenti kat situ, kena carilah yang kedudukannya hasan. Supaya hanya tidak sempurna sahaja, tidak ada tambahan merosakkan tersebut. Ya, sampai mengubah struktur. Tapi kalau tak tahu, ulang saja balik. Ya, jadi sebenarnya mudah sebenarnya dalam pembacaan Quran. Ya, jadi dalam kita menyempurnakan bacaan Quran ini, ya, sebab itu orang kata apa, kena tahu kaedah waqaf ibtidah supaya apa tadi ni contoh-contoh yang berlaku ini kita dapat elakkan ya, terutamanya pada waqaf qabih. Ya, jadi ini sedikit penjelasan tentang kaedah lah bagi saya, insya-Allah lah kot ya. Ini antara yang memudahkan kita faham kaedah saja, mudah kita faham ya, ayat mudah. Maksudnya bila kita baca Quran dia lebih kurang macam inilah ya. Daripada satu ayat tu yang sempurna, kalau kita tak betul waqaf dia akan jadi berbeza-beza ayat ya. Kalau kita tak ulang balik. Okey, kena perhati tengok satu ayat tu tak ada tanda waqaf. Kenapa ulama tak letak, zalim ke? Tak, bukan masalah zalim, tetapi masalah kesempurnaan ayatnya itu memang daripada awal kepala ayat sampai hujung ayat itulah kesempurnaannya. Memang tak ada boleh meletak tanda-tanda kafi ataupun ya hasan di situ. Okey? Okey. Jadi kalau nak belajar ayat-ayat panjang ya, di mana nak boleh waqaf tak boleh waqaf, memang kena berguru. Guru tu akan bagi tahu, oh berhenti kat sini. Jadi dia akan ajar tempat-tempat yang hasan. Tidak akan ada waqaf tempat-tempat yang qabih. Tapi kalau kita tak jumpa, maka dia akan boleh jadi dua keadaan. Sama ada kita waqaf yang tak ada tanda waqaf tu boleh jadi hasan ataupun boleh jadi qabih. Memang tak tahu. Tapi apa nak buat? Ya, apa nak buat? Patah je balik. Jangan kita pula rasa tak bersalah tu terus saja bacaan kan. Jadi kata apa, adab kita lah dengan Al-Quran tersebut. Jadi ilmu waqaf tidak ni supaya kita dapat sempurnakan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi alhamdulillah. Jadi ini tugasan lah ya, tugasan kepada yang hadir ini faham betul-betul apa dia ya 4 waqaf ikhtiari ini. Kita dah bincang lah daripada awal, daripada ya sesi pertama sampai sini, dan kalau boleh ini intipati dia. Ya, intipati dia, kenali sungguh-sungguh tam, kafi dan hasan. Dan faham sungguh-sungguh contohnya yang saya bawa dalam bahasa Melayu ni, faham sungguh-sungguh. Kenapa waqaf ini penting ya? Tam tu macam mana, kafi tu macam mana, hasan tu macam mana, qabih tu macam mana. Okey, jadi baik ya. Alhamdulillah, kita terus lagi slot kita di sini ya, iaitu praktis waqaf ibtidah. Okey. Jadi pada minggu lepas pada minggu lepas ada salah seorang peserta kita minta waqaf ibtidah pada suratul Fatihah. Jadi saya kata minggu ni lah, ni saya bawakan ya perbahasan sedikit supaya kita dapat berkongsi ya, dapat membaca suratul Fatihah bukan sekadar membetulkan makhraj dan sifat sahaja yang kita dah belajar, tetapi kita nak sempurnakan daripada sudut maknanya. Okey. Okey, harap semua dah bersedia ya. Okey, jadi alhamdulillah kita tengok praktis waqaf dan ibtidah pada suratul Fatihah. Okey. Saya baca dulu. Okey. Kemudian nanti
boleh diperdengarkan bacaan tersebut ya kepada sesiapa yang berminat ya untuk memperdengarkan bacaan, dan kita galakkan yang belum baca tu boleh bacalah, ambil peluang. Kita ramai ni ya, 200 lebih ni, ambil peluang. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Saya bacakan dulu ya. Dengan saya sebutkan tanda-tanda waqaf dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waqaf tam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hasan. Ar-Rahmanir-Rahim. Hasan. Maliki yaumiddin. Waqaf tam. Okey. Jadi pada waqaf hasan ya, pada ayat yang kedua dan pada ayat yang ketiga ini berlaku pada akhir pada akhir ayat, maka tak perlu ulang balik ya. Namun kedudukan dia hasan. Maksudnya masih belum sempurna lafaznya dan maknanya kerana berkait dengan selepasnya dan berkait lagi dengan Malik Yaumiddin, dan sempurnalah sampai pada Yaumiddin. Jadi ayat yang kedua sempurnanya daripada mana? Daripada Alhamdulillah sampailah Malik Yaumiddin. Kenapa boleh waqaf? Sebab berada di hujung ayat. Boleh waqaf di situ. Okey. Dan sunnahnya begitulah, Rasulullah bila ditanya macam mana kan baca surat Al-Fatihah, maka disebut sebagai ayatan-ayatan. Jadi Fatihah ini sama ada kita baca perlahan ke ya, baca dengan hadar, baca dengan tadwir ya, satu lagi baca dengan tartil ataupun tahqiq sebut ya, bacalah dengan ayatan-ayatan ya. Gitu. Jadi nak baca sambung tak ada masalah ya, diharuskan. Kemudian ayat seterusnya yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sempurna satu ayat dia. Okey. Mana tak ada berhubung dah. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, ini kafi. Apa maksud kafi? Lafaz dah sempurna tapi maknanya masih bergabung dengan, masih berhubung dengan siratal ladzina. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi yang terbaiknya kita habiskan ayat ke-7 itu dengan satu nafas sahaja ya. Kita mulakan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi sempurna tamnya di situ ya, sempurna tamnya di situ. Tapi kalau tengok hubungan ayat, maksudnya siratal lazi masih berhubung dengan ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu dalam bacaan wasal, dalam bacaan sambung, maka dengan 4 kaedah waqaf ya, dengan 4 kaedah waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Waqaf yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waqaf yang ketiga. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah waqaf yang keempat. Okey. Jadi di sini ada beberapa sedikit ya yang perlu kita faham. Okey. Kenapa ustaz tak berhenti pada alaihim? Kan? Dan kenapa ada tanda alaihim yang kedua? Kenapa ada tanda
pada ghairil ni ada anak panah. Okey. Okey, yang pertama dulu saya terangkan ya, iaitu sebab kita riwayat Hafs an Asim ya, kita mazhab Syafi'i ya, maka bismillah ini merupakan adalah ayat yang pertama. Okey. Okey, jadi tengok noktah di sini pada kalimah basmalah ini, bagi mereka yang tidak mengira basmalah, okey, maka pada siratal ladzina an'amta alaihim kedudukannya akan jadi tam. Maksudnya alhamdulillahirabbil alamin ayat yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim tu akan jadi ayat yang ke-6. Okey. Tapi sebab kita mengira basmalah itu pada ayat yang pertama, maka bagi mereka yang mengira basmalah tu ayat pertama, maka pada alaihim ini jatuh dia kafi. Okey, jadi boleh berhenti sebenarnya. Kalau kita berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, ya, boleh berhenti. Sebab itu kedudukan dia kafi. Sebab apa? Sebab kita mengira basmalah itu sebagai tam, ya, sebagai ayat yang pertama. Okey, namun kesempurnaan ayat ya adalah daripada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, jadi kalau track tu kita tak nak putus ya, maka di situ ada berlaku ya waqaf dan ibtida. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, waqaf di situ. Okey. Kemudian ulang balik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi pada alaihim ni jatuh hasan. Okey, tetapi bila kita ulang balik pada ghairil, maka akan jadi sempurna tam itu daripada siratal lazi sampai waladdallin. Kalau dia nafas pendek, ini isu dia nafas pendek ya. Tapi sebenarnya nafas kita panjang. Selalu saya pesan pada yang ngaji dengan saya nafas pendek tu, sebenarnya nafas ya, nafas puan ni ya memang panjang. Cuma dalam kaedah melepaskan nafas ya, mengeluarkan suara tu bila tak betul nafas cepat habislah. Ya, jadi yang sebaiknya habiskan siratal lazi tu ya, ataupun gunakan kaedah waqaf dan ibtida itu ya, supaya track tu masih sempurna. Tapi kalau daripada sudut hukum ya boleh berhenti ya, tak ada masalah, jatuh kedudukan kafi. Bila jatuh kedudukan kafi, maka janganlah ulang balik siratal ladzina an'amta alaihim, janganlah ulang balik alaihim ghairil ya. Tapi kalau saya melihat ya, mana guru-guru yang baca Al-Quran ya, guru-guru yang pendengarkan bacaan Quran, hatta ya yang berpegang ya dengan orang kata apa, kesempurnaan bacaan, jarang sangat ya mereka itu berhenti pada alaihim yang pertama, melainkan mereka sempurnakan terus ya. Ini bagi mereka yang mengatakan bismillah itu ayat yang pertama. Okey, tapi kalau yang tak mengatakan, pendapat yang tak mengatakan bismillah itu ayat pertama, alhamdulillah itu adalah ayat pertama, maka alaihim itu jatuh tam. Okey, jadi kalau kita ni, kita yang beramal dengan bismillah itu sebagai ayat pertama, maka jatuh kafi, tak perlu ulang balik. Okey, tapi yang terbaik ni gunalah kaedah waqaf tidak, supaya satu track. Satu track itu. Okey, satu track itu masih sempurna. Okey. Baik ya, itu hal keadaan pada ya suratul Fatihah. Sebab itu kalau penuntut-penuntut ya baca depan saya harap sangat ya kalau boleh habiskan daripada suratul ladzi sampai waladdallin. Kerana itu sempurna. Tapi kalau tak habis juga boleh buat pilihan. Sama ada tadi nak berhenti pada alaihim yang kedua, ulang balik pada ghairil, ataupun kalau pendek juga berhentilah pada alaihim tanpa ulang balik, terus sahaja pada ghairil maghdub ya. Tapi kalau kita perdengarkan daripada guru-guru yang membaca secara ilmiah daripada sudut waqaf ibtida, maka mereka akan sambungkan terus ya, tidak ada waqaf alaihim pertama, begitu juga pada alaihim yang kedua ya. Dengan sebab apa? Sebab bismillah yang mereka berpegang ini dengan ayat yang pertama. Itu sedikitlah ya perbincangan
ya dalam suratul Fatihah. Okey. Nanti suratul Fatihah kita akan masuk pula nanti suratul Buruj. Insya-Allah ya, ada 3 bahagianlah surah Fatihah, kemudian suratul Buruj ya. Jadi sama juga ya. Okey, boleh perdengarkan bacaan. Jadi untuk yang pertama ni pada suratul Fatihah lah. Okey, silakan. Ada siapa yang nak perdengarkan bacaan? Kita ada dalam 30 minit ni. Okey, jadi ambil peluang insya-Allah. Nak baca wasal pun boleh. Tak ada masalah. Saya nak baca dengan 4 tam. Silakan, tak ada masalah. Kau nak bila lagi nak baca kan? Angkat tangan dengan buka video dan okay. Buka video. Okey. Buka suara. Mic. Okey. Silakan. Puan Azizah. Azizah. Okey. Yes. Saya mula Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak cuba. Ya, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas ada tam, sorry Ustaz. Tam di situ kan. Ada tam di situ, maaf Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu sangat tidak digalakkan iyyaka na'budu kelima sambung dengan keenam, sebab yang kelima itu status dia tam, yang keenam status dia kafi. Jadi dia berkait dengan rapat, melainkan iyyaka na'budu tu sambung terus sampai waladhdallin ya. 2 tam yang sempurna. Okey. So saya baca sambung terus Ustaz Ya, itu terbaik. Sebab saya ni cuba. 4 tam kan. Tarik nafas. Okey, saya cuba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, jadi pada di sini sebenarnya banyak huruf hamas yang membuang, yang banyak kita gunakan belanja nafas kita ya. Jadi ini kena orang kata apa? Kena hati-hatilah ya. Ini banyak yang buang nafas ni. Sekejap saya tengok. Okey. Mana dia punya? Okey, kalau boleh. Ya. Oh, tak nampak. Tak nampak Ustaz. Okey. Tak apa. Okey, jadi pada ya, pada ini hati-hati. Ini pun banyak nafas yang kita guna. Pada sad mana huruf hamas, pada sin dengan hamasnya, dengan rokhawahnya memang banyak ya. Kemudian sira ya. Jadi pada him pun buang lagi, alaihim. Sebab itu kena kenal betul-betul keadaan ha tu macam mana sebutan makhraj dan sifat dia. Sad itu macam mana timbangan dia. Bila betul timbangan dia, nafas kita tu kita akan belanjakan dengan betul. Kalau macam ketika kita baca memang habislah nafas kita. Habislah nafas. Tapi sebenarnya tidak menekan begitu. Ha ini adalah huruf yang lemah. Ya, lemahkan sebutan dia. Kan ada sifat khafa di situ. Cukup tak lah. Habis langsung. Itu yang sampai mustaqim pun habis. Ihdinas siratal mustaqim sira. Itu sikit belanjakan insya-Allah. Jadi bila tu sampailah pada waladhdallin. Okey. Tapi mesti kena tarik nafas. Okey. Jadi itu hal keadaan dalam bacaan ya dalam 4 tam. Okey. Cuma pada ra tadi tu jangan dia punya bila bersabdu keadaan takrir dia itu adalah ringan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim.
Yang tadi kita baca tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup. Itu tak mau. Ya. Kita elakkan sifat-sifat getaran yang berlebihan. Jadi kena akhaf, kena diringankan ya pada huruf ra yang bertasydid. Lagi kena ringankan sungguh-sungguh. Okey, terima kasih atas bacaan. Terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi yang nak baca? Ustaz, Silakan. maknanya daripada ihdinas siratal mustaqim sampai ke siratal ladzina an'amta alaihim pun masih boleh berhenti lagi lah kan Ustaz? Berdasarkan Tapi pada ya, daripada- kalau berdasarkan waqaf tidak tu boleh berhenti. Tapi sebenarnya daripada sudut kesempurnaan ayat tu, kenapa kita tak sempurnakan siratal mustaqim tu? Siratal ladzina an'amta alaihim pula kita waqaf. Sepatutnya kita gunakan siratal ladzina an'amta alaihim tu habiskan sampai kat situ. Faham tak? Sepatutnya Yelah, nafas kita tu kita sempurnakan siratal ladzina sampai waladhdallin tu. maknanya Jadi elok berhenti di sini ya. mustaqim. Lepas tu mulakan di sini supaya habis pada situ. Sebab bila ada akhir ayat, maka itu lebih diutamakan. Kita berhenti sebenarnya dia lagi kuat daripada di pertengahan ayat yang tidak ada nombor ayat tu. Siapa Okey. lain? Sila angkat tangan. Dia Sila. mungkin nak baca surah yang lepas kot Ustaz. Ya. Tak ada orang sila angkat Ada tangan. seorang lagi, surah Fatihah. Ada. Ada. Musalmah boleh. Faisal Sila. Okay. Nak baca satu ayat, nak baca wasal, silakan, tak ada masalah. Puan Musalmah. Okay. Sila pasang video. Saya cuba ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Pada lamnya hati-hati dijaga ya. Sebutan dengan lembut saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, terus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ta'ain, ain dah ada di bahagian atas dah. Ta'i, nasta'in. Ulang balik, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Habiskan cerita tak nak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, terus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jaga pada nun berjumpa dengan ain, hati-hati. Siratal ladzina an'amta. Dia lembut saja. An'amta. Masih lagi ada sifat gunnah nun tu, tapi dengan kadar muzharah sahaja. Ya, jangan lama-lama an'am. Ya, sifat nun dengung tu masih wujud ya. Jadi sebutannya tu ada tapi tidaklah sampai ya menjadi ditahan dua harakat, itu tidak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita tahan nak bunyikan izhar dia jadi saktah. An'amta ataupun boleh jadi qalqalah.
siratal ladzina ana pula ada wujud dekat situ. Jadi sebab apa? Sebab kita tak jaga dia punya sifat gunnah yang asli, yang asal yang ada pada nun itu. Okey, cuba siratal ladzina. صراط الذين أنعمت عليهم Okey. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, jadi nak pilih bacaan macam ini pun tidak ada masalah. Cuma bila dah berhenti pada an'amta alaihim, maka jangan diteruskan. Maka jangan diulang balik, teruskan saja. Ya, sebab pada ketika tu dia jatuh kafi. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, kita tengok pada suratul Buruj ya, pada suratul Buruj. Terima kasih Puan Musalmah ya di atas bacaan. Ustaz. Ya. Okey. Okey, kita tengok pada waqaf dan ibtidak pada suratul Buruj. Cuba kita tengok dulu sebelum kita baca. Kita tengok ya, bermula daripada was-sama'i dzatil buruj ya. Ini tanda dia kafi. Wal yaumil mau'ud, masih kafi lagi. Maksudnya cerita tu bersambung lagi. Wa syahidin wa mashhud. Barulah sempurna. Daripada was-sama'i dzatil buruj sampai wa syahidin mashhud. Ya, jadi kalau kita nak wasal silakan. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Berhenti situ. Okey, jangan pula kita melepasi tam, kita waqaf dekat kaf. Itu tak cantik lah. Sebab cerita ayat sempurna tu kita sambung syahidin wa mashhudin qutila ashabul ukhdud. Jadi kita sambung ayat lain. Ya, jadi kalau kita dah faham tanda-tanda ni, kita tahu sampai mana kita nak sambungkan ayat, sampai mana ayat tu sempurna. Okey. Kemudian qutila ashabul ukhdud kafi, mana bersambung lagi maknanya ya dengan selepasnya. Waqud ini hasan ya. Bersambung lagi dengan kaf. Sampai mana tu? Sampailah pada Azizil Hamid pun Hasan sampai alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Barulah sempurna ayat daripada qutila ashabul ukhdud sampai wal ardu di sini. Okey? Jadi ini cerita dia. Panjang ni. Ya, tapi sebab bila duduk di hujung-hujung ayat macam Hasan kan, duduk di hujung ayat tak perlu ulang balik. Kemudian bermula balik ayat seterusnya. Ni noktah dia habislah, mana cerita tu noktah di situ. Ni mula ayat yang baru. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Tam di situ. Kemudian di sini ada kaedah waqaf dan ibtidak pada yang tidak ada tanda waqaf. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Hasan di sini ya. Kemudian kita ulang balik. Falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Maka sempurnalah tamnya itu daripada mana? Daripada ayat innal ladzina fatanul. Okey, kemudian pada innal ladzina amanu, ayat yang ke-11. Okey, ayat yang ke-11 sampai anhar pun masih kafi lagi. Sampai dzalikal fawzul kabir, maka sempurnalah ayat daripada innal ladzina kafaru. Seterusnya kita mulakan dengan ayat baru inna batsya rabbika lasyadid, kafi masih berhubung lagi dengan innahu, wa yu'id berhubung lagi dengan wahwa ya, sampai wadud hasan ya, maknanya kalimahnya berhubung, lafaznya berhubung, maknanya pun berhubung, sampailah sempurna di mana? Zul arshil majid. Jadi kalau yang nak baca sambung tu inna batsya rabbika lasyadidun innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul arshil majid. Waqaf kat situ kalau nak sambung lah ya.
Sebab kafi ini maksudnya cerita tu tak habis lagi, ya. Okey, kemudian fa'alul lima yurid. Tamnya di situ sempurna ayat. Kemudian tengok ayat yang baru lagi. Ya, bila dah noktah tam tu noktah lah, habislah ayat tu. Okey, cerita baru pula, jumlah yang baru. Awal ayat yang baru. Hal ataka hadithul junud sampai Fir'aun wa Samud, baru tam balik. Kemudian pada balil ladzina kafaru fi takdzib kafi sampailah pada hujung ayat muhit, baru tam balik. Kemudian daripada mula ayat yang baru balik, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Okey, jadi kalau kita tahu kedudukan tam-tam tu ke mana, maka kita rasa lebih seronok dalam pembacaan Quran itu. Sebab apa, masih lagi kata apa, kita cuba usaha untuk sempurnakan ayat, okey, pada ayat-ayat yang pendek ni. Mana kita dah tidak melihat kepada hujung-hujung pada penomboran ayat, tapi melihat kepada lafaz dan makna yang sempurna. Okey, silakan, ada yang nak baca, silakan. Okey, lebih kurang 15 minit lagi. Wan Aminah Abdullah buka video dan Wan Aminah Abdullah. Saya baca Ustaz. Ya, sila puan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasma'i dzatil buruji wal yaumil maw'udi wasyahidin wa mashhud. Panjang lepas tu. Okey, terus. Qutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqudi hum 'alaiha uqud. Alaiha Qu'ud. Okey. Okey, terus. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhudun wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Kita tak nak yang ada darurat tu. Ya? Nak baca panjang boleh, tapi jangan ada darurat tu. Jadi maksudnya kalau lepas kita waqaf, boleh je kat syuhud tadi kita berhenti, tak ada masalah. Ya? Ini bagi nafas panjang silakan. Tapi tak nak kita waqaf tu sampai habis. Bunyi semput kat situ tak nak. Sebab kita nak baca tu dengan santai. Maksudnya dengan kekuatan suara dan nafas kita. Okey, cuba ulang balik daripada wa ma naqamu. Okey, cuma sambung tadi kena betul. Bil mu'minina syuhudu. Waw masuk sekali, ya. Di idgham ma'al gunna bersama dengan dengung. Okey. Cuma bermula daripada wa ma naqamu. Dah hilang pula Ustaz. Sekejap. Okey, buka Qurannya wa ma naqamu. Sekejap Ustaz, dah hilang dia punya. Macam mana nak betul ke semula ni? Ada Quran tak? Ada Quran tak ada? Ada. Tapi wakaf-wakafnya. Okey, tak apa, nanti saya bagi tahu. Baca je. Sampai berhenti dekat wal ard. Saya bermula daripada mana tadi Ustaz Ayat yang ke-8, wa ma naqamu. 8. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Okey. Alladzi berhenti kat mana yang tam saya? Tadi yang hamid ini dia memang hasan, sepatutnya kalau di pertengahan kalimah kata apa kena ulang balik, tapi sebab dia duduk di hujung ayat maka tak perlu, terus saja sambung. Alladzi sampai dekat wal ard itu tam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard
Kalau nak sambung sampai habis pun tak ada masalah. Ya, itu pun tam di situ. Wallahu a'lam. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian innal ladzi habiskan sampai azabul harik. Sampai Sampai habis, sampai ayat 10 tu. Habiskan. Innal ladzina fatanul. innal ladzina Fatanul mu'mini. Alladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum. Tak boleh Ustaz sampai. Tak apa, tak boleh tak apa. Jangan kecewa. Mana kita, yang penting kita dah berhenti pada akhir kalimah. Kita ulang balik yang sesuai. Thumma lam yatubu. Tak ada masalah. Thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Jadi cuma kalau nak sempurna, ya, daripada sudut waqaf ibtida'nya, maka lebih cantik pada jahannam. Jadi ayat tu, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Gitulah, ya. Tapi kalau tak sampai tadi, okey dah, macam tadi pun sudah memada. Okey, baik. Terima kasih Puan Aminah tadi ya. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey. Terus pada sambungan ayat innal ladzina amanu, silakan. Haji Najib buka video dengan suara. Sila Tuan Haji. Haji Najib. Buka video sekali. Kena sampai tam ya Ustaz. Tapi kalau tak sampai tak apa, dekat kafi pun dah okey. Tapi kalau nak cantik sampai tam lah. Jadi dapatlah saya pergi ke sekolah menaiki bas tu. Okey. Panjang. Kalau panjang pendekkan lagi. Boleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Boleh? Wa 'amilus solihat. Jadi hasan lah kat situ. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Tu saya kata panjang napasnya, ya. Panjang nafas. Cuma tarik nafas lagi panjang. Okey, terus inna ba'sa rabbika lasyadidun innahu wa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud. Okey, sikit lagi nak sampai tam. Tapi tak perlu ulang sebab dia duduk di akhir ayat, tak perlu ulang, terus saja. Zul arsyil majid fa'alun lima yurid. Boleh. Tam tu bukan maksudnya kita tak boleh sambung, boleh, ya. Okey. Hal ataka hadisul junud. Sorry. Hal ataka hadisul junudi fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzibin wallahu min wara'ihim muhit. Okey, jadi bermaksud bila kita jumpa tam, tadi tam kan? Tam berjumpa tam is okey. Cuma jangan bila kita baca tam kan, kita maknanya kita berhenti sambung kita berhenti dekat kafi, sebab maksudnya apa, ini dah cerita ayat lain. Sepatutnya kita berhenti dekat tam yang tadi, ya. Habiskan track yang pertama baru masuk jalan yang seterusnya. Ya. Apa wasamut tu ada tam tadi ya, saya tak perasan tadi. Jadi wasamut tu tam, tapi Haji dah sambung tam, lepas tu berjumpa tam lagi, tak masalah lah.
Okey, cuma yang kalau nafas kita pendek, macam contoh dia baca kan. Hal ataka hadithul junudi fir'aun wa thamud balil ladina kafaru fi takdzib. Balil ladina kafaru fi takdzib ni dah sebahagian ayat yang seterusnya. Kenapa dia tak sempurnakan pada Samud tadi? Itu lebih utama. Okey, tapi kalau tam semua tam tak ada masalah. Okey, sebab antara tam dengan tam tu memang akan ada kafir. Okey, ataupun ada hasan. Tapi yang cantiknya kalau tam mati pun dengan tam. Bukan mati dengan kafi. Bukan mati dengan kafi. Okey. Okey, so tak perasan dari sama tu tam tadi. Saya terus tadi okey. Okey, cuba ulang balik tak apa. Hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadisul junudi fir'aun wa samud. Balil ladina kafaru fi takdzibin wallahu min wara'ihim muhitun bal huwa Qur'anun majid. Okey, bila kita jumpa tam, sebaiknya kita mati dengan tam. Ini tuan mati dengan hasan. Jangan mati dengan hasan, matikan dengan sebelum. Tam, matikan dengan tam. Okey, kalau kafi mati dengan tam, it's okay, tak apa. Memang itu sebaiknya. Tapi kalau kita mulakan dengan tam, maka matinya dengan tam. Okey? Jadi terus sampai mahfuz lah. Tak, sebaiknya sampai mahfuz lah sebab dah mula dengan tam. Tapi matikan dengan apa? Ataupun tadi mati dekat muhid saja. Balil ladina kafaru fi takdzibin wallahu min waraihim muhit. Lepas tu bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz. Kan? Cantik, makna tu cantik. Okey, boleh cuba ulang balik. Balil ladina kafaru fi takdzibin wallahu min waraihim muhitun bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz. Okey, jadi kaedah ni Haji maknanya bermula dengan tam dengan tam lah ya. Maknanya tam pertama, ayat tam pertama dengan ayat tam yang kedua. Okey, itu kaedah dia. Cuma jangan kalau elakkan daripada kita berhenti dekat kafi. Kita dah mula dengan tam ayat pertama, tiba-tiba kita sambung mati kat kafi. Jadi cerita tu dia masih orang kata apa? Yang terbaiknya mesti berjumpa tam jugalah ya. Cerita tu masih bersambung lagi. Okay, jadi baik-baik kita ambil tam. Maksudnya kita utamakan tam. Okey. Kafi tu dia masih berkait lagi, masih berhubung lagi. Pasal Quran ni tak ada tulis tam Ustaz, itu tak perasan tanda. Ini memang ini saya kata ya, dah belajar ni saya letakkanlah ya, memudahkan. Jadi orang kata kalau daripada sudut makna, tapi kalau kita nafas pendek nak berhenti setiap tanda waqaf ya, berhentilah, tak ada masalah. Berhenti akhir ayat itu ya disebut sebagai waqaf yang mutlak. Okey, tak ada masalah. Ini kalau kita nak baca daripada sudut meraihkan kesempurnaan makna ya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Terima kasih Tuan Haji ya. Alhamdulillah bacaan baik. Okey. Ada lagi ni, boleh seorang lagi ni. Anda baca surah Fatihah ke? Ya. Fatihah dengan Pak Tam ni, yang lain? Puan Izan Subuh. Sila. Buka video dengan nak baca Fatihah ke nak baca surah Buruj? Boleh. Buka video kalau boleh, nak share. Kejap. Okay. Okay, dah. Baca Fatihah boleh Ustaz? Boleh, saya dah buka dah pun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Okey, tam yang kedua.
Ada Boleh tam berhenti tu. situ? Ya, Okey, ya, okey. berhenti situ. Tam kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang tak boleh. Oh, ini Sebab tak apa? boleh ya? Tak boleh sebab apa? Sebab sebenarnya lebih utama kita cari tam. Okey? Jadi kenapa kita tak berhenti? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tam yang ketiga. Okey? Kemudian kita sambung ihdinas siratal mustaqim. Kafi, kan? Maksudnya makna masih berhubung. Tetapi ayat tu dah sempurna. Kemudian masuk ayat yang seterusnya, ya. Okey. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barulah makna yang sempurna pada siratal ladzina waladdallin itu dapat disempurnakan. Macam tadi kita baca daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sambung dengan kafi, mati pun dengan kafi. Ya. Jadi baiknya kita susun balik supaya kita berhenti tu tam-tam. Jadi ulang balik pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wakaf kat situ. Puan Izan, silakan. Iya. Okey. Iya, kena tarik nafas dulu kot. Tarik nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Ihdinas. Kalau boleh sambung silakan. Okey. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi itu struktur ya dalam waqaf iftida. Maknanya kafi akhirnya berjumpa dengan tam, kan? Maknanya daripada awal ayat, maknanya awal ayat yang baru, maka disambung walaupun ada situ ada kafi, kita sambung lagi sampai matinya dengan tam. Dan kalau makna lepas yang kita siratal lazim tu tak boleh berhenti Ustaz. Siratal lazim, ladzina an'amta 'alaihim tak boleh berhenti kalau nak berhenti nafas pendek silakan. Berhenti sebab dia jatuh kafi je kat situ. Okey. Jangan ulang baliklah. Ini kalau kita nak melihat daripada sudut track yang sempurna, yang saya pergi ke sekolah tadi tu. Ya, menaiki bas tu, okey. Jadi maksudnya bermula daripada ihdina sampai waladdallin lah dia punya kesempurnaan tu. Sebab apa? Ta berjumpa dengan ta akhirnya. Baru sempurna satu ayat mana bertemu noktah yang sempurna. Okey, kalau mustaqim masih lagi koma di situ. Bila masuk koma, ayat hubungan makna tu masih wujud lagi di situ. Okey. Jadi kalau kita nak cari cara bacaan kita, tapi defend kepada nafas kita sebenarnya, ya. Lihat kepada kekuatan nafas kita. Kalau kekuatan nafas kita pendek, ayatan-ayatan sajalah, ya. Mana satu ayat. Okey. Jadi yang paling penting adalah orang kata apa? Kalau kita dapat kuasai tanda-tanda wakaf ini sebenarnya dapatlah kita menyempurnakan makna itu dengan baik. Tapi secara umumnya tak ada masalah. Nak berhenti wakaf kat mana pun tak ada masalah, cuma hati-hati sahaja. Apabila tidak ada tanda wakaf, ya, maka di situ akan jatuh kedudukan yang ketiga ataupun yang keempat. Sama ada dijatuh pada wakaf hasan ataupun wakaf qabih. Jika jatuh sama ada pada hasan dan qabih, maka apa nak buat? Jangan teruskan. Tetapi ulanglah balik dengan kalimah yang sesuai sebelumnya. Okey. Kalau nafas dia panjang, nak sambung daripada bismillahirrahmanirrahim tam sampai waladdallin tam, tak ada masalah. Silakan. Ya, al-waslul jami' nak sambung semua tak ada masalah. Nafas yang panjang, kan? Tapi segi sunnahnya, pada Fatihah ini memang disebut secara jelas, ya. Nabi sendiri pun baca Fatihah itu dengan satu ayat demi ayat, ya, pada surah Al-Fatihah ini. Cuma yang saya tegur, yang kita bincang adalah daripada sudut, ya, waqaf dan ibtidaknya. Jadi alhamdulillah lah, ya, daripada sudut tu kita dah faham. Jadi maknanya ini satu kesempurnaan lah bagi kita, yang kita dah tahu dah.
mana tam, ya, mana hasan, ya. Sikit-sikitlah, ya. Sikit-sikit. Cuma yang paling penting, ya, saya kata tadi yang ini, ya, kena biasakan. Sebab nanti bila kita baca Quran, ya, kita kena faham tanda-tanda ni, tam, kafi, hasan, qabih, ya. Fahamlah dia punya konsep dia. Okey, barulah kita orang kata apa, rasa seronok, ya, dalam ilmu waqaf dan ibtidak ni. Jadi peringkat awal inilah yang kita perlu faham sungguh-sungguh dalam waqaf ibtidak. Jadi alhamdulillah, ya, masa pun telah melewati jam 12. Jadi alhamdulillah, ya, kita dah bincangkan secara ringkas tentang wakaf zalik, ya, 4 wakaf ikhtiari, begitu juga sedikit pada suratul Fatihah, perbincangan wakaf tidaknya, begitu juga pada suratul Buruj, ya. Dan terima kasih juga pada yang telah membacanya, ya. Mudah-mudahan ini sebagai jalan langkah pertama kita untuk kita sempurnakan pula 30 juzuk, ya. 30 juzuk bermaksud bukan Fatihah saja kita tahu, tetapi Baqarahnya, surah Nisa-nya, surah Maidahnya, surah An'amnya, teruslah sampai suratul Nas, insya-Allah, ya. Jadi sampai di situ saja, sampai di sini sajalah, ya, pertemuan kita untuk hari ini. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kekuatan, kefahaman, ya, untuk kita faham, ya, bagaimana untuk kita mengamalkan ilmu wakaf ini, insya-Allah. Okey, jadi kita tutup dengan sedikit bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hudan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di farqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la yatba'una shakiyya wa la matruda wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بالسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladhina amanu was salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi insyaallah.